Salam sejahtera, anda sedang menonton Malaysia Memilih bersama saya Naila Huda, dan seperti biasa dalam Malaysia Memilih kami ingin memberi tumpuan kepada salah satu kerusi tumpuan atau kerusi panas hot seat pada pilihan raya umum ke-15. Untuk jam ini saya nak bawakan anda ke Lahad Datu yang untuk PRU 15 kerusi P188 Lahad Datu bakal menyaksikan pertembungan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan PH Sia Yew Hock daripada warisan calon Muhammad Yusof Abdal atau Datuk Muhammad Yusof Abdal dan calon Barisan Nasional atau BN Maizatul Akmam Haji Alawi. Ini ketiga-tiga calon yang sudah pun diketengahkan Pakatan Harapan warisan Barisan Nasional. Tapi apa yang menarik apabila kita menyaksikan pertembungan ini melibatkan Datuk Yusof Abdal yang juga merupakan adik kepada Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal. Boleh dikatakan antara nama atau wajah baharu yang kita lihat dalam PRU 15 ini dikemukakan oleh Parti Warisan di Lahad Datu. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan keputusan pada PRU yang lepas, PRU 14, yang ketika itu nama kawasan ini dinamakan sebagai Silam sebelum berlakunya penyempadanan. P188 Silam menyaksikan kemenangan diraih oleh calon Parti Warisan ketika itu, Datuk Muhammadin Ketapi dengan sebanyak 23,352 undi ataupun 54% daripada keseluruhan undi ketika itu, diikuti oleh Datu Nasrun Datu Mansur di tempat kedua, calon Barisan Nasional dengan sebanyak 16,951 undi ataupun 39% daripada undi keseluruhan, dan dua calon di tangga terbawah iaitu calon daripada PAS Ramli Patarudin sebanyak 1,431 undi atau hanya 3%, dan sama juga bagi calon daripada Parti Harapan Rakyat atau HR ketika itu Siti Syazianti Ajak iaitu sebanyak 1,306, hanya 3% juga undi yang diraih ketika itu. Jadi kalau kita melihat kepada calon yang dikemukakan untuk PRU 14 kali ini, antara yang mendapat tumpuan tentunya Datuk Muhammad Yusof Abdal iaitu adik kepada Datuk Seri Syafiee Abdal. Tapi satu juga aspek yang penting untuk kita tekankan di sini apabila kita melihat kepada kerusi Lahad Datu dan juga pelbagai lagi kerusi lain di Sabah ini, kalau kita nak bandingkan jumlah pengundinya, ini menjadi satu masalah sebelum ini apabila pihak berkuasa melihat terdapat pertambahan yang begitu besar pada daftar pemilih bagi negeri Sabah, bagi beberapa kawasan parlimen di Sabah. Kalau Lahad Datu khususnya kita melihat pada PRU 14 seramai 60,942 pengundi berdaftar, manakala untuk PRU 15 kali ini seramai 99,741 pengundi, iaitu beza 38,000 ataupun 63% bezanya pertambahan pengundi, sama ada berlaku isu lain seperti yang didakwa sesetengah pihak ataupun adakah ini pertambahan pengundi muda, pengundi baharu didaftar melalui pendaftaran automatik yang baru saja diperkenalkan. Ini antara persoalannya. Tetapi ini calonnya dan itu statistik daftar pengundi yang kita tahu setakat ini. Tapi apa sebenarnya isu, apa sebenarnya suara rakyat penduduk di Lahad Datu ini, kita nak terus saja bersama dengan rakan setugas Hasimi Muhammad langsung dari Lahad Datu ketika ini yang sudah pun melakukan sedikit tinjauan pemerhatiannya di sana. Hasimi, boleh kongsikan apa yang kita perlu tahu mengenai kerusi P188 Lahad Datu ini? Apa yang penduduk Lahad Datu mahu lihat diketengahkan untuk PRU 15 ini? Baik, terima kasih Naila di studio. Di mana Naila maklumkan berlaku peningkatan daripada jumlah pengundi berdaftar di Parlimen Lahad Datu ini. Kalau secara keseluruhan di Sabah ini, untuk kerusi Parlimen Lahad Datu ini merupakan pengundi kedua tertinggi selepas Parlimen Sepanggar. Kita akan melihat bagaimana keterlibatan dan juga respon yang akan diberikan oleh pengundi-pengundi daftar ini pada 19 November nanti. Dan sebelum kita melihat kepada isu-isu rakyat, juga kita melihat kepada apa akses di Lahad Datu ini. Setakat ini kalau melihat kepada data Jabatan Perangkat Malaysia setakat 2020, akses kepada elektrisiti di kawasan ini telah pun mencecah 97% dari segi kadar kemiskinan 42%. Namun kalau kita melihat kepada aspek ekonomi, Lahad Datu juga antara penyumbang sosial ekonomi yang terbesar di Sabah ini melalui sektor peladangan, dan juga di Lahad Datu istimewanya salah satu feldanya terdapat ataupun terletak di Lahad Datu ini iaitu Felda Sahabat. Itu dari segi
fahaman yang kita boleh lihat dari segi potensi-potensi di Lahad Datu ini yang secara tidak langsung akan memberikan manfaat kepada penduduk di Lahad Datu ini, selain kita melihat kepada aspek-aspek keselamatan yang mungkin perlu ditingkatkan lagi di kawasan ini. Namun dari sudut suara rakyat, sepanjang 3 hari kita berada di sini, kita mendapatkan atau mendasari isu-isu suara-suara rakyat. Antara yang ditekankan juga untuk jam ini, kita mahu bawakan dari segi sudut suara usahawan ataupun peniaga mikro yang juga berdepan dengan sedikit kekangan di Lahad Datu ini, walaupun kita melihat kepada sektor ekonomi yang begitu baik di sini, berkembang, yang boleh dimajukan, termasuk juga dari sudut pelancongan dan sebagainya. Namun peniaga-peniaga kecil ini juga tidak terlepas daripada berdepan dengan satu impak yang besar juga untuk mereka mengembangkan perniagaan mereka. Misalnya beberapa individu yang kita temui mengatakan bahawa mereka mahukan satu kawasan perniagaan yang terancang ataupun bandar yang lebih tersusun, khususnya untuk peniaga-peniaga ini membuka dan memulakan perniagaan mereka, kerana kita tahu kawasan di Lahad Datu ini juga kepadatannya juga tinggi. Jadi apabila ada peniaga-peniaga yang dibuka terlalu banyak seperti cendawan tumbuh selepas hujan, perkara ini sedikit menyukarkan ataupun memerlukan susun atur yang lebih terancang. Selain juga kita melihat kepada kedudukan geografi Lahad Datu di sebelah pantai timur ini, apa yang berlaku juga terhadap peniaga-peniaga ini adalah kurangnya promosi ataupun karnival keusahawanan yang menyebabkan produk-produk dari segi IKS, PKS dan sebagainya ini tidak dapat diketengahkan dengan lebih besar ataupun diperluaskan ke kawasan yang lebih besar lagi, kerana kita faham kedudukannya. Kalau Lahad Datu ke KK misalnya mungkin mengambil masa 10 jam kalau melalui jalan darat. Ini antara yang yang perlu kita lihat. Wakil rakyat perlu pertimbangkan bagaimana usaha perlu dilakukan untuk mempromosikan produk-produk mereka ini. Selain juga kita melihat kepada bantuan-bantuan ataupun inisiatif yang boleh disalurkan, misalnya daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan itu sendiri, untuk memastikan peniaga-peniaga kecil ini boleh satu, menaik taraf pendapatan mereka dari segi kemahiran dan sebagainya, Naila. Jadi kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh beberapa usahawan yang kita temui di Pekan Lahad Datu ini. Sebelum PRU 14 selalu ada karnival, tapi kita tidak payah bayar. Tapi sekarang ni kan yang kami macam sulitlah. Kita dikenakan bayaran mahal-mahal hanya sebagai satu kanopi saja. Jadi itu yang membuat kita macam tidak boleh maju ke depan, keuangan pun susah. Jadi untuk saya lah, saya keluar pergi daripada Lahad Datu membuat pasaran saya punya produk lah, macam pergi KL, baru-baru ni saya pergi KL, KK begitulah. Ambil inisiatif sendiri. Iya, kena fikirkan sendirilah untuk kita maju ke depan. Kalau buat masa ni saya punya kekangan lah kan, kami susah mau promote kami punya jualan. Itu pun kami kena usahakan sendirilah, sebab kami jauh daripada bandar besar lah. Contoh pergi ke Kota Kinabalu, kebiasaan orang akan buat macam sesuatu program, orang akan buat di sebelah-sebelah Kota Kinabalu lah. Jadi terpaksa kami pergi sendiri, kos sendiri, bawa kami punya produk. Itu memang tidak terancang. Maksudnya tempat-tempat perniagaan yang tidak terancang. Saya rasa pihak tertentu kalau boleh ambil satu solusi atau buat satu tempat di mana kami boleh berhimpun, orang-orang berniaga boleh berhimpun untuk berniaga secara profesional. Contoh saya ambil macam kalau di Kuala Lumpur atau tempat-tempat lain, mereka adakan satu tempat di mana semua peniaga boleh berkumpul di situ dan secara baik dan boleh berjalan secara profesional. Saya rasa itu adalah yang terbaik untuk kita. Selain daripada kecantikan bandar, pengeindahan alam bandar, kita juga menjadi satu bandar yang boleh terancang. Sebab saya harap suatu masa nanti Lahad Datu bukan lagi satu pekan, tetapi satu bandar terancang yang akan menjadi satu bandar yang hebat di Malaysia.
Itu antara isu asas yang mendasari beberapa usahawan di sini yang perlu kita lihat secara lebih komprehensif bagaimana untuk menyelesaikan perkara ini. Namun seperti lokasi-lokasi lain yang kita kunjungi juga, Naila, isu dari segi pendidikan, dari segi peluang pekerjaan kepada belia itu masih lagi menjadi topik hangat juga di Lahad Datu ini. Juga selain itu adalah mengenai aspek keselamatan, selain daripada kita sedar bahawa S-Zone juga ada di Lahad Datu ini dalam memastikan keselamatan dijaga di perairan dan sebagainya. Namun dari segi ancaman binatang-binatang buas misalnya dimaklumkan juga oleh segelintir penduduk yang saya temui, ketika ini ada trend yang menunjukkan buaya memasuki kawasan pekan ataupun kawasan kampung, yang mana ini juga memberikan risiko bahaya keselamatan kepada penduduk-penduduk di kawasan-kawasan tersebut, yang mana perkara ini perlu diambil atau dipandang serius oleh pihak berkaitan, khususnya kepada pihak berkuasa dalam menangani bagaimana langkah-langkah untuk memastikan haiwan buas ini tidak memasuki kawasan kampung ataupun kawasan pekan yang boleh merisikokan kepada golongan-golongan, khususnya warga emas kalau keluar bersendian dan sebagainya. Bagaimana langkah-langkah boleh dilakukan, khususnya kita tahu di Lahad Datu ini juga dekat dengan kawasan pantai perairan dan sebagainya. Bagaimana benteng mungkin boleh dilakukan, disarankan oleh penduduk untuk memastikan kewujudan haiwan itu masuk kampung dapat kita kekang dan memastikan keselamatan penduduk itu lebih terjamin, Naila. Ya, Hasimi, itu antara isu yang dikemukakan penduduk dan pengundi di Lahad Datu yang mereka harap dapat melihat penyelesaiannya daripada calon-calon yang bertanding untuk PRU kali ini. Sekali lagi saya ingin tunjukkan kepada penonton Astro Awani ketiga-tiga calon yang sudah pun berdaftar untuk kerusi P188 Lahad Datu, calon Pakatan Harapan, PH Siayu Hawk, dan juga calon daripada warisan adik kepada Datuk Seri Syafiq Abdal, Datuk Muhammad Yusof Abdal, dan juga calon Barisan Nasional Maizatul Akmah Haji Alawi. Jadi Hasimi, itu isu rakyat, tapi melihat kepada calon ini, ketiga-tiga penjuru yang bertanding pada PRU 15 ini, bagaimana Hasimi melihat kempen yang sudah pun digerakkan oleh ketiga-tiga calon? Bagaimana aktiviti kempen berlangsung di Lahad Datu? Agak meriah ataupun mungkin agak sendu di sana, bagaimana? Dan juga apa antara kempen yang telah pun diketengahkan ketiga-tiga calon ini untuk meyakinkan pengundi di Lahad Datu mereka layak menjadi wakil rakyat untuk Lahad Datu? Betul, kalau kita melihat dari segi meriah ke tidak, kalau secara kasar kita berada 3 hari di sini, dari segi perang bendera itu masih lagi berada dalam tahap yang sederhana. Saya kira di kawasan Lahad Datu ni hanya ada kawasan-kawasan tertentu saja kita melihat kepada perang bendera dan poster itu. Di beberapa persimpangan jalan kita lihat kebanyakannya hanya ada satu poster calon saja, tidak secara menyeluruh melibatkan 3 calon. Jadi dari segi perang poster dan bahan kempen itu, saya kira setakat ini masih lagi berada pada tahap yang sederhana. Namun kita lihat kepada gerak kerja ketiga-tiga calon ini, saya juga bersama dengan wakil di Lahad Datu sempat mengunjungi ataupun kita ikut rapat kempen-kempen di ketiga-tiga calon ini. Salah satunya juga adalah melibatkan calon warisan Datuk Yusof Abdal dan juga calon BN itu sendiri. Kita melihat pada sambutan, misalnya pada waktu malam kami pergi ke PDM Segama melibatkan calon BN, kita lihat tumpuan terarah kepada apa yang dibawa oleh calon ini adalah melibatkan kepada inisiatif-inisiatif kepada golongan belia dan juga hak pendidikan yang cuba diutarakan atau dibawa oleh mereka melalui kempen-kempen. Namun dari sudut penjadualan mereka itu kita dah faham memang sudah pun rancak, termasuk juga dengan calon PH dan juga Datuk Yusof Abdal itu sendiri, kerana melihat kepada isu yang dibawa oleh beliau, antaranya juga mengenai keselamatan telah pun diperincikan oleh beliau. Begitu juga dengan calon PH itu yang mahu juga mengangkat suara-suara belia di kawasan Lahad Datu ini. Dari segi pergerak kerja jentera itu kita melihat ketika ini seimbang, tiada yang ke depan ataupun ke belakang. Cuma itulah yang perlu lagi pergiatkan lagi dari segi suasana perang bendera dan poster itu masih lagi kurang dirasai di Lahad Datu ini, Naila.
Okey, baik. Terima kasih Hasimi langsung dari Lahad Datu. Itu cerita di Sabah. Selepas ini kami nak bawakan anda kembali ke Lembah Kelang, terutamanya melihat khusus kepada isu LRT yang tergendala selama 7 hari seminggu. Apa ceritanya? Kami akan bawakan selepas ini dalam Malaysia Memilih. Jangan ke mana-mana.